Ya, terima kasih kepada speaker yang memberikan peluang kepada saya untuk turut serta dalam berbahasan untuk Undang-Undang Perlembagaan Pindahan 2022 mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti di Dewan Rakyat pada hari ini dan hari esok. Dan we have come a long way dengan izin Datuk Speaker. Pada 21 Mac 1978, tarikh yang sebelum saya lahir, yang berhormat Iskandar Puteri, yang pada masa itu ahli Parlimen Kota Melaka, telah membawa di Dewan Yang Mulia ini rang undang-undang bersendirian ataupun Private Members Bill yang bertajuk Akta Ahli-Ahli Parlimen Pencegahan Memaling Tatah 1978 bagi undang-undang anti lompat parti untuk menghalang rasuah politik dan untuk memastikan suasana politik yang lebih bersih. Itu 45 tahun yang lalu. Dan untuk pihak TAP kita tak pernah meninggalkan perjuangan ini dan akhirnya pada tahun 2022 ini melalui MOU bersefahaman di antara kerajaan dan Pakatan Harapan, kita berjaya memastikan rang undang-undang ini dibentangkan di Parlimen oleh Perdana Menteri sendiri dan saya ingin mengucapkan syabas kepada Santubong kerana Menteri Undang-Undang telah memainkan peranan beliau yang begitu hebat supaya ini dapat direalisasikan. Dan namun sepanjang dalam perjuangan ini banyak orang tak ada harapan atau dia banyak sindiran, banyak kritikan yang Pakatan Harapan dan DAP melalui. Ya seperti contoh, ada seorang pemimpin parti politik daripada pihak Third Force lah. Dia tulis di Facebook dia pada 6 hari bulan April. Big news. Cabinet has rejected the anti-hopping law cabinet paper. Once again, PH has been conned and cheated by BN. So actually, BN has been cheating since 1957, but PH still choose to believe in the MOU, and by signing the MOU, to believe in BN by signing the MOU. Dan beliau mengatakan MOU telah sign dan kita dapat hundreds of millions yang peruntukan itu, tetapi anti lompat parti tak dapat dibuat. Tapi hari ini kita membuktikan bahwa skala kritikan, skala tomahan ini adalah palsu. Hari ini kita menunjukkan yang kebenaran sudah sampai dan kita akan pastikan rang undang-undang ini mendapat super majority lebih daripada 2/3 untuk sama-sama kita mencapai persefahaman untuk memastikan political reset untuk Malaysia. Tapi saya nak masuk, kenapa rakyat benci ahli politik yang lompat parti? Biasanya kalau lompat parti ini, kalau apa yang rakyat paling benci itu adalah akibat lompat parti itu akan membuat satu kerajaan dijatuhkan. So maksud dia, kerana Malaysia ni kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Kita melalui ini first past the post, kita memilih ahli Dewan Rakyat dan melalui sokongan daripada ahli Dewan Rakyat kepada seseorang Perdana Menteri, kita baru membentuk kerajaan dengan seorang Perdana Menteri. Dan apabila berlakunya pertukaran pendirian politik yang menyebabkan kejatuhan Perdana Menteri ataupun kerajaan, ini yang paling dimarah oleh rakyat. Ini pengalaman yang di Sabah ini kita pernah melalui semasa pemerintahan PBS pada tahun 1994. Akhirnya walaupun PBS dia menang, tapi dalam waktu yang singkat, tak sampai 1 bulan, kerajaan PBS jatuh dan akibat yang daripada penghijrahan ahli-ahli politik ini. Dan rang undang-undang untuk anti lompat parti peringkat negeri Sabah sudah di-revoke, dimansuhkan selepas Barisan Nasional mengambil alih pemerintahan sejak tahun 1994. So dan sekarang kita dapat melihat, sekarang kita buat satu rang undang-undang pindahan perlembagaan dekat persekutuan. Dan kita membuka jalan untuk kerajaan-kerajaan negeri apabila mereka membentuk akta-akta ini untuk anti lompat ini tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. So inilah yang makna yang sejarahnya untuk hari ini. Dan saya nak membicarakan kenapa berlakunya yang lompat ini. Kenapa ahli politik nak melompat dari parti? Biasanya dikaitkan dengan wang peruntukan untuk kawasan-kawasan. Dan daripada akibat atau tindakan ini lompat-melompat ini akan menjatuhkan kerajaan
Apabila kerajaan bakal dijatuh, kemungkinan Ketua Menteri ke atau Perdana Menteri ke dia akan buat pertimbangan sama ada nak adakan pembubaran sebelum kerajaan dia dijatuhkan. So berasaskan daripada ini, saya rasa selepas pindahan perlembagaan untuk anti lompat parti ini, kita juga harus mengadakan reformasi-reformasi yang lain. Seperti Akta Pengkat Tetap. Supaya satu kerajaan dia tak terjatuh atau dia mesti mengikut pilihan pada masa yang ditetapkan, yang mengikut yang penggal dia. Yang selain itu, akta untuk memastikan kesamarataan peruntukan di antara ahli parlimen. Tak kira kerajaan ke atau pembangkang amat penting kerana ini memastikan seseorang ahli Dewan Rakyat tak payah bertukar pendirian dia kerana semata-mata untuk mendapatkan pembangunan yang sepatutnya kawasan dia berlayak untuk mendapatkan. Ini sesuatu yang contoh. Dan saya sangat gembira apabila saya baca ini berita yang terbaru bahawa Perdana Menteri dia baru-baru dia mengatakan ini news yang baru just in, dia mengatakan beliau masih ada banyak perkara yang hendak buat sebelum pembubaran parlimen. Dan saya rasa salah satu yang pembaharuan atau reform yang beliau harus melakukan selain daripada apa yang dia mengatakan pendanaan politik ini, yang tersebutlah yang akta untuk memastikan kesamarataan peruntukan di kalangan ahli parlimen dan kemungkinan akta untuk pengkat tetap untuk sesebuah kerajaan harus juga dipertimbangkan. Dan selain daripada itu, saya ingin juga memuji MOU. MOU yang dimeterai di antara Pakatan Harapan dan kerajaan ini sekarang sudah membuahkan hasilnya yang salah satunya ini pintam perlembagaan untuk ini undang-undang untuk anti lompat parti dan kita tak berhenti di situ. Kita masih ada 2 lagi agenda yang belum dilaksanakan di bawah ini MOU, yaitu akta untuk menghadkan ini tempo atau penggal ini Perdana Menteri tak lebih 10 tahun. Dan juga lagi satu yang amat penting, yaitu The Parliament Service Act, Akta Perkhidmatan Parlimen. Dan saya nak mencatatkan bahawa kemungkinan kesamarataan peruntukan ahli parlimen ini bolehlah dimasukkan kepada ini Akta Perkhidmatan Parlimen supaya peruntukan untuk ahli Dewan Rakyat disalurkan melalui institusi parlimen dan bukan melalui Jabatan Perdana Menteri. So ini yang keluar tajuk sikit, cuma saya berhasrat reformasi yang akan dibawa oleh kita ni tidak berhenti di sini. Dan saya berdiri di sini, saya bukan berjuang atas lantasan untuk memastikan sesiapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Tapi yang lebih penting ni, yang perjuangan untuk memastikan Malaysia kembali kepada lantasan yang betul untuk sistem demokrasi berparlimen kita amat penting. Sekian, terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Kinabalu, dipersilakan Yang Berhormat